Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa khabar murid-murid semua? Dah bangun belum tu? Ada yang tidur lagi tu? Jangan baring, cuba duduk tegak, depan kamera, depan handphone, depan komputer. Dah makan? Dah sarapan? Dah? Bagus. Baik. Ustaz nak kenalkan diri Ustaz. Nama Ustaz Muhammad Khair bin Suparman. Jadi Ustaz ni adalah merupakan guru disiplin di sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar. Ya. Tugas Ustaz memastikan kamu sentiasa berdisiplin, mengikut peraturan. Di sekolah kita ada peraturan, di mana-mana pun kita ada peraturan. Selain disiplin, Ustaz juga mengawasi, menyelia mengenai kehadiran awak ke sekolah. Kehadiran ke sekolah ni wajib. Ini kita ambil berat. Di sekolah kena hadir setiap hari. Sekarang PKP, kamu hadir di rumah, ada di rumah, tak perlu hadir ke sekolah. Tapi bila waktu sekolah, kamu kena hadir ke sekolah. Faham? Kena hadir ke sekolah. Ustaz akan pastikan kamu hadir ke sekolah. Jika ada masalah, demam, tak sihat, tak apa. Kamu maklumkan pada pihak sekolah, kamu tidak boleh hadir. Atau ibu ayah kamu yang maklumkan kamu tidak hadir. Ustaz juga ingin mengingatkan, ataupun sukalah Ustaz nak ingatkan pada ibu ayah sekalian. Ibu ayah sekalian, di sekolah rendah ni kebanyakannya murid-murid ni ikut apa saja ibu ayah. Jadi ini tanggungjawab kita sama-sama. Ibu ayah tolong untuk pastikan anak-anak kita ke sekolah seperti biasa setiap hari. Seterusnya Ustaz akan sentuh mengenai SOP. Murid-murid akan datang ke sekolah seawal 7 pagi. 7 pagi barulah pintu pagar B akan dibuka. Jadi murid-murid akan datang ke sekolah, kemudian dia akan diambil suhu. Diambil suhu 37.5 ke bawah. Kalau lebih, tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Jadi murid-murid kena pulang. Ibu bapa pastikan bahawa anak-anak tidak demam, tidak sesema. Baik. Bagi murid pendidikan khas dan juga prasekolah akan melalui pintu gate C yang akan dibuka pada jam 7 pagi dan murid perlu melalui SOP mencatat suhu seperti laluan perdana. Seterusnya, apabila telah diambil suhu dan murid dibenarkan masuk, murid-murid akan terus ke kelas. Sebelum ke kelas, murid-murid kena cuci tangan dahulu di tempat yang telah disediakan. Ya. Bila cuci tangan, murid-murid tetap menjaga penjarakan. Berjalan dengan menjaga penjarakan 1 meter. Baik. Murid terus bergerak ke kelas masing-masing. Di sana di dalam kelas nanti ada guru yang sedang menunggu murid-murid di dalam kelas. Ya. Awas jangan berlari-lari. Sebab nanti kalau berlari-lari mungkin bersentuh. Kan? Duduk saja di tempat masing-masing bersama guru murid-murid. Bagi murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 dari pintu gate B akan terus ke bangunan blok C yang akan melalui tangga ini dengan jalan berhati-hati terus ke lorong galeri sejarah. Kemudian murid perlu belok ke kanan menggunakan tangga di sebelah kanan untuk pergi ke kelas masing-masing. Tangga di sebelah prasekolah
akan digunakan untuk laluan turun oleh murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 untuk mereka pergi ke kantin sewaktu rehat. Mereka akan melalui di hadapan pendidikan khas untuk menuju ke kantin. Bagi murid tahun 4, 5 dan 6, mereka akan melalui tangga di hadapan bilik RBT untuk turun ke kantin sewaktu rehat. Simulasi ini dibuat untuk murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Murid akan melalui jalan di belakang PPKI atau pendidikan khas, kemudian akan melalui tangga di belakang prasekolah pendidikan khas. Murid hendaklah berhati-hati ketika menaiki tangga ini. Jangan tolak di antara satu sama lain. Jaga jarak dan sentiasa patuhi SOP ketika berjalan. Murid terus menuju ke Dewan Seri Kandi dan kemudian kebiasaannya di sini murid sudah mula beratur mengikut jarak lain kuning yang telah ditandakan sebelum dapat giliran ke kantin. Apabila sudah hampir ke kantin, murid diminta untuk membasuh tangan dahulu di sinki yang disediakan. Kemudian, murid terus bergerak masuk ke dalam kantin melalui laluan masuk kantin yang telah disediakan. Jika kamu lihat, ada beberapa label. Ini merupakan pelajar laluan pelajar RMT. Dan jika kamu bukan RMT, kamu terus pergi ke hujung dan melalui laluan yang telah disediakan untuk terus ke meja jualan dan kemudian membuat pembelian. Kamu perlu berada dengan jarak yang telah ditetapkan sewaktu membuat urusan pembelian. Selepas membeli makanan, kamu terus menuju ke arah laluan keluar. Bagi murid tahun 4, 5 dan 6, kamu terus sahaja. Tetapi bagi murid tahun 1, 2 dan 3, kamu perlu belok ke kanan melalui jalan ketika kamu hadir ke sekolah. Menuruni tangga dengan penuh berhati-hati, jaga jarak dan tidak ada tolak menolak di antara kamu. Dan kamu perlu melalui jalan sama seperti kamu hadir, belok ke kanan dan kemudian naik ke dalam kelas. Baik, seterusnya waktu pulang. Apabila pelajar-pelajar dengan loceng waktu pulang, pelajar akan dibenarkan keluar kelas dengan keadaan beratur, penjarakan 1 meter, diawasi atau diperhatikan, dikawal sedia oleh guru yang ada pada waktu tersebut, dan pelajar-pelajar terus berkumpul di kantin sehinggalah nama murid-murid akan dipanggil oleh guru bertugas menandakan ibu, ayah atau penjaga murid-murid telah sampai. Apabila nama murid-murid dipanggil, murid-murid bergerak dengan mencuci tangan terlebih dahulu dan bergerak naik ke tangga menuju ke pintu pagar B. Pihak sekolah menekankan pematuhan SOP sepanjang PKP atau sepanjang pandemik COVID-19 ini. Jadi, pihak sekolah mengharapkan ibu bapa yang datang mengambil anak-anak di sekolah
sentiasa menjaga SOP ketika mengambil anak-anak dan juga ketika menghantar anak-anak ke sekolah. Diharap sama-sama dapat kerjasama dari ibu ayah untuk menjaga SOP berkenaan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.